Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun baru ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk menyambung bicara dalam akhlak Rasulullah SAW. Buka sama 101. Tanda betul dah, tapi kita tulis tahun 23. Saya selalu tanda ke depan, maknanya contohnya 103 ni Januari 24, tapi kita tulis 23 balik. Itu jadi confused. 103 kan? Okey. 101, sorry. Betul. 101. Alhamdulillah, pada tahun ini kita teruskan bicara dalam maksud berani, ya, dari sudut akhlak, maksud berani. Ada beberapa catatan dari sudut berani fizikal. Jadi Rasulullah SAW berani fizikal pun dia, berani spiritual pun dia. Ya, berani spiritual ini yang payah sebenarnya, ya, sebab dia perlukan dorongan dari dalam. Berani fizikal itu kadang-kadang pertimbangannya itu pertimbangan yang melulu. Seperti contoh, Rasulullah SAW pernah menegur seorang tentera barisan hadapan yang tidak memakai baju besi, dan bila dengar hujah balik, Rasulullah suruh patah balik, dicari baju besi. Kalau tidak, jangan duduk barisan hadapan. Maknanya situ, kawan ni dah berani. Jadi mati syahid ini bukannya satu benda yang mudah, ya, yang percuma, tak ada. Contoh, dalam perang perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah yang mati syahid 12 orang, ya. Walhal tentera muslimin 3,000 lawan dengan 200,000. Kalau kira semua mati syahid, tapi yang mati syahid 12 orang saja. Bermakna kita tidak boleh bermudah-mudah dengan mati syahid. Jangan ingat dengan pergi berperang, ya, dengan tak pakai baju besi, mudahlah mati syahid. Tidak. Nabi marah benda tu. Jadi berani yang tidak datang daripada spiritual itu tidak diterima dalam Islam sebenarnya. Berani melulu begitu tidak. Jadi usahakan juga untuk ikhtiar keselamatan dan sebagainya. Takdir Allah Subhanahu wa taala syahid, maka syahidlah. Itu dalam salah satu daripada catatan peperangan yang mana Rasulullah SAW suruh berikhtiar juga untuk keselamatan diri sendiri, ya. Barulah lepas itu, jika Allah tentukan mati, syahidlah dia, ya. Okay. Berani spiritual yang lain ialah berani menegur kemungkaran. Berani menegur kemungkaran bukan satu perkara yang senang juga sebenarnya, ya. Sebab itulah apa-apa pun ikhtiarkan, ya. InsyaAllah dengan adanya usaha begitu, maka kita akan sentiasa terselamat daripada cercaan ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik. Barisan muslimin, namun barisan muslimin sudah berpecah belah. Banyak antara mereka yang kembali ke Mekah. Namun sahabat-sahabat terkemuka kaum Muhajirin dan Ansar terus bertahan bersama-sama Rasulullah SAW. Pada saat itu Nabi SAW berteriak, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan, bukan Nabi yang berteriak, memerintahkan Abbas supaya berteriak, ya. Wahai kaum Ansar, wahai sahabat-sahabat Samurah. Ini dalam perang apa? Dalam perang Hunain, ya. Dalam perang Hunain, sambung cerita perang Hunain. Perang Hunain ini berlaku pada 1 Syawal, apabila orang-orang Saqif, iaitu dari Taif, dan juga Hawazin dari sekitar Qarnul Manazil, ya, sampai mereka dengar Mekah dah jatuh ke tangan orang-orang Islam, maka tuan-tuan,
mereka pun kononnya nak jadi galang ganti lah. Nak jadi galang ganti, turun dah dari bukit Taif sana, gerombolan yang besar untuk menyerang tentera muslimin dan merampas kembali Taif, Mekah daripada tangan tentera muslimin. Bertembung di mana? Bertembung di Hunain, ya. Bertembung di Hunain. Siapa pergi ke Taif tahulah di mana Hunain itu berada dan berapa jarak Hunain dengan Makkah. Bertembung di Hunain, nak buat cerita, nak jadikan ceritanya, orang-orang Mekah yang baru memeluk Islam ini nak tunjuk mereka ni akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab bersama-sama Quraisy kan. Jadi semua yang nak pakat duduk keliling Nabi lah, nak dekat. Sedangkan sejak dari Mekah dan sejak dari Madinah lagi, orang-orang Muhajirin dan Ansar ini yang memang duduk dekat Nabi ni orang berani sungguh, dan memang orang cekap sungguh. Sebab mereka inilah yang akan mempertahankan Nabi SAW, dan mereka inilah juga akan menjadi sasaran daripada panah, pedang, tombak, lembing musuh dan sebagainya. Tapi kali ini orang Mekah nak duduk dekat. Okey, duduklah, tak apa. Jadi tentera muslimin, Muhajirin dan Ansar ni jauh sikit. Bergeraklah menuju ke Hunain. Asalnya tidak nak berperang di Hunain pun asalnya, sebab mereka jangka lebih jauh dari Hunain. Tiba-tiba orang-orang Saqif dari Taif ini dan Hawazin dari Qardul Manazil ini sampai lebih dulu dekat Hunain. Mereka dah pasang perangkat dekat Hunain. Jadi Nabi kena ambush dekat Hunain. Apa jadi senarionya? Apa jadi? Senarionya tak lain tak bukan, orang-orang Mekah yang terkejut dengan serangan mengejut daripada orang Saqif dan orang Hunain ini, orang Hawazin ini, lari bertempiaran, tinggallah Nabi SAW dekat tu. Jadi cerita ni, kisah ni, dia jadi fitnah kepada sahabat-sahabat pada zaman zaman tabi'in. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tua, ya, maka anak-anak tabi'in ini maknanya pergi jumpa, nak dengar cerita. Sebab dengar cerita Nabi pernah ditinggalkan keseorangan ketika mana peperangan Hunain. Betul ke itu? Ada kisah ni dalam Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah tu bagus baca, memang bagus. Tapi kena baca huraian dia. Jangan baca hadis tu saja. Sebab hadis tu tak ada huraian kat situ. Bila cerita Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab kepada anak-anak tabi'in ini, saya pernah test seorang ustaz lah. Kata ni cerita perang mana? Cerita perang mana? Tak tahu juga, tidak dinyatakan, kata dia. Tak bolehlah jawab macam tu, entah ni ustaz, ya. Bacalah huraian hadis tu. Jadi hadis tu berkenaan dengan peperangan Hunain. Jadi dalam peperangan Hunain ini sahabat memang bertempiaran lari. Tapi sahabat yang mana? Maknanya bayangkan tuan-tuan, masa Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup dan sudah tua, maknanya sudah senior begitu, viral cerita yang tak betul ni sudah ada pada zaman tu. Cuma viral tu tak guna WhatsApp, Telegram, tak ada. Guna mulut-mulut saja. Jadi cerita yang sampai ialah sahabat pernah tinggalkan Rasulullah ketika digempur dalam satu peperangan, dan peperangan tu peperangan Hunain. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjawab. Dia kata apa? Mari sini nak bagi cerita sebenar. Sebenarnya masa tu orang Mekah ni, dia baru masuk Islam. Dia masuk Islam 20 hari bulan Ramadan, ketika pembukaan kota Mekah. 1 Syawal dah mula bergerak ke Hunain. Baru 10 hari. Baru 10 hari. Jadi ni Rasulullah ni, Nabi Muhammad ni, Bani Hashim ni, orang Mekah asal ni, kumulah duduk sebelah. Jadi yang Muhajirin dan Ansar yang sudah regular berperang dengan Nabi SAW, biarlah menjauh dah sikit. Bila kena serbu, mereka ni lah yang lari. Tinggal Rasulullah seorang dekat situ. Lari. Sebab mereka baru, jiwa baru, tak mungkin nak berdepan dengan ketenteraan yang begitu ramai. Tak mungkin, ya. Jadi pada masa inilah sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin menerpung, mengelilingi Rasulullah SAW dan menyelamatkan keadaan Rasulullah SAW, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berseru-seru nama Allah, itulah sirah. Sirah ini kita kena belajar, kita kena cari sumber sahih, dan kita kena tahu juga benda-benda yang kontradik macam tadi itu, ya. Sebab apa? Sebab ini akan mendatangkan fitnah kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanullah alaihim
jika tak kena gaya dia, ya. Itu ceritanya. Bahkan detail cerita tu Abbas boleh bagi tahu. Abbas ada bersama-sama, Abbas dengan anak dia itu Al-Fadli, Fadli bin Abbas, ada bersama-sama dengan Rasulullah SAW mengelilingi itu. Ketika diterpa tadi, Rasulullah terus memacu ke depan, sehinggalah Abbas pegang Abbas pegang, ada satu riwayat mengatakan Abbas pegang tali pinggang Nabi, begitu, pegang itu. Ada satu lagi Abbas kata, aku peluk pinggang Nabi, dan Fadli tarik tali kekang kuda Nabi SAW supaya jangan ke depan. Maknanya beraninya Rasulullah SAW dan musuh menerpa, no way, jalan kan. Tapi pada masa yang sama Nabi tak sedar pun orang di sekeliling dia semua dah terlari. Yang lari itu semua sahabat-sahabat baru, iaitu orang Mekah tadi. Dan kemudian apabila Nabi menyeru, barulah mereka datang naik semangat semula bila tengok Ansar dan Muhajirin ini menerpa ke arah Nabi dan mengelilingi Nabi SAW. Kalau tidak jadi fitnah. Banyak benda menjadi fitnah sebenarnya. Antara benda yang jadi fitnah ialah Zulkhuwaisirah, sahabat Nabi. Zulkhuwaisirah ni siapa? Zulkhuwaisirah ni sebenarnya adalah orang-orang yang mengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Tapi Zulkhuwaisirah dia lebih baik daripada Abdullah bin Ubay. Dia lebih baik, ya. Maknanya nak kata dia munafik total pun sebenarnya, nak kata dia munafik total pun sebenarnya dia ni lebih baik daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun lebih baik dia pun, dia juga sebenarnya telah mendatangkan keraguan kepada Rasulullah SAW apabila dia mengkritik tentang pembahagian harta perang dan juga zakat oleh Rasulullah SAW. Apabila dia kata, ya Rasulullah, berlaku adil lah, dia kata. Jadi dengan kata-kata sepatah tu pun boleh menjatuhkan maruah Rasulullah SAW. Sehingga kan buat kali pertama dalam sirah Nabi mengherdik seseorang, iaitu Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah cerita jelasnya bukan sahabat, lebih mirip kepada munafik. Dan gerakan Zulkhuwaisirah inilah yang melahirkan Khawarij kemudiannya, iaitu Khawarij ni apa dia? Golongan yang serba tak kena, tak ada yang kena. Dan golongan inilah yang telah mengorbankan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Itu dia ada rentetan-rentetan. Ada seorang anak muda, tapi tak apalah, ni bukan ustaz kan, anak muda ni. Dia kata sahabat pun ada yang jadi munafik. Kerana itu macam mana boleh macam sahabat jadi munafik pula, sedangkan sahabat ni lah yang bertentangan dengan munafik. Dia pun sebut, kata cuba sebut satu nama. Dia sebut Zulkhuwaisirah, kata memang kena lah, kata kalau dia sebut nama sahabat lain saya pun kena research juga lagi, kena cari siapa dia. Kebetulan dia sebut Zulkhuwaisirah, dan memang masyhur dalam sejarah Zulkhuwaisirah ini bukan sahabat, ya, bukan sahabat. Bahkan Sayyidina Umar minta izin nak mancung kerana dia telah memalukan Rasulullah SAW dalam pembahagian harta zakat tadi. Jadi berhati-hati, tuan-tuan. Golongan sahabat ini golongan yang Nabi sayang, golongan yang Nabi jaga maruah mereka. Jangan main-main dengan golongan sahabat ini. Kalau tidak kerana sahabat, maka dari mana datangnya hadis-hadis? Ada satu AJK Surau di Putrajaya lama dulu. Dia kata pernah belajar satu doa Siti Khadijah. Dengan satu doa tadi tu jadi kaya. Saya kata doa Siti Maryam, bukan Siti Khadijah, jadi kaya. Tak payah beramal lain. Ni makan-makan selepas daripada inilah daripada Syarah ni. Lama dah ni dah ingat. Pencin tu kot. Saya kata doa Siti Maryam, nanti kita tengoklah dalam Quran, tapi dalam Quran tak ada doa tu, doa jadi kaya tu kan. Tak ada dalam Quran. Habis tu dalam hadis. Tapi dalam hadis pun sebut, saya pun, kita keluar lah handphone kita ni ada semua 9 sunnah ni kan, main nak petik nak tengok. Tak ada dalam Bukhari Muslim ni, tak ada. Habis tu dari mana? Dia kata sahabat-sahabat pun tak ada, sahabat-sahabat pun tak tahu. Dia kata gitu. Habis kalau sahabat tak tahu, dari mana kita tahu hadis-hadis Nabi ni? Dia pun jam sekejap, kata Tuan Haji, minta maaf kena tegur sikit Pak ni, kata sahabatlah yang menyalurkan hadis ni, doa Nabi walau sepatah pun sahabatlah yang menyalurkannya, ya, yang menyalurkannya kepada kita. Jadi kalau sahabat pun tak tahu, maknanya hadis tu apa? Hadis maudhu', hadis bohong. Bahkan kalau doa Siti Maryam ini mesti ada dalam Quran.
Sebab kisah Maryam ini diceritakan dalam Quran. Nama lagi surah Maryam. Gitu kan. Barulah dia pun fikir balik. Betul ke tu haji ni? Betul ke pernah terima doa tu kan? Jangan tuan-tuan ya. Nak berdoa, doalah apa saja asal doa kebaikan. Tak ada masalah. Buatlah berdoa. Tapi bila nak sandar kepada Nabi itu kena beringat sikit. Betul ke Nabi yang telah ajar benda tu, yang telah sebut benda tu? Ya. Soal hadis sahih, hadis dhaif itu kita cerita bab lain. Itu kena buka lain. Kalau tuan-tuan nak dengar sikit huraian pasal hadis sahih, hadis dhaif secara mudah, simple, hari Sabtu keempat saya kuliah di Masjid Putra. Saya mengajar hadis dhaif. Gila tak ni? Saya mengajar hadis dhaif di Masjid Putra pada pagi Sabtu, kuliah subuh. Setiap bulan ya, minggu keempat. Pelik sikit. Intronya saya mengajar hadis dhaif di Masjid Putra. Macam mana boleh lulus? Macam mana boleh lulus kan? Pergilah tak tahu. Kalau kosong kat sini lah, jangan pula kosong sini kan. Gitu ya. Tetapi tak ceritanya hadis dhaif ke hadis sahih ke, at least dia ada sandaran. Okey, hadis dhaif tadi. Tapi kalau hadis maudhu' ni mana tak ada sandaran, hadis palsu, yang ini kita takut. Tuan-tuan nak doa boleh, tak ada masalah. Ya. Jangan kata doa ni Nabi ajar, itu saja. Sebab kita telah membohongi Nabi SAW, itu yang ada. Hadis dhaif itu ialah daripada kitab Adabul Mufrad ya. Kitab Adabul Mufrad susunan Imam Al-Bukhari. Itu yang saya maksudkan hadis dhaif tadi. Jadi Imam Bukhari dia menetapkan sistem yang begitu strict ya, berkenaan dengan sesuatu hadis itu jadi sahih atau dhaif. Sahih dhaif ni bukan yang dhaif itu hadis palsu, lain. Dhaif ini dhaif iaitu lemah dari sudut riwayat. Jadi apabila Imam Bukhari mengumpul hadis, ribuan hadis, 8,000 hadis masuk dalam Sahih Bukhari, itu yang riwayatnya adalah tip-top, sempurna. Yang riwayatnya ada keraguan, yang Bukhari sendiri pun tidak memasukkan dalam Sahih Bukhari tadi, dia kumpul dalam kitab yang namanya Adabul Mufrad. Ya. Jadi sebab itulah saya kata saya mengajar hadis dhaif dekat Masjid Putra. Jadi macam mana boleh lulus? Pergilah tengok macam mana. Dan hadis dhaif ini bukan hadis dhaif sembarangan. Hadis dhaif daripada Bukhari sendiri. Yang peliknya Bukhari tak buang hadis tu. Imam Bukhari tak buang hadis tu dan letak dalam kitab Adabul Mufrad ya. Jadi bila kita faham tentang konsep dhaif, sahih dan sebagainya ini, barulah kita pun tahu kenapa Imam Bukhari kumpulkan hadis itu dalam Adabul Mufrad. Semua benda kena belajar, kena belajar. Jangan hanya hearsay, dhaif macam mana? Apa sebab dhaifnya? Ini yang disusun oleh ulama-ulama hadis. Okey, baik. Balik kepada cerita kita ni tadi. Jadi Rasulullah SAW apabila tersedar bahawa orang-orang Mekah ni lari bertempiaran, lalu Rasulullah pun berseru kepada wahai Ansar, wahai sahabat-sahabat Samurah. Ini digelar sahabat Samurah ini ialah kepada orang-orang Mekah dan muhajirin tadi. Tu gelaran tu Nabi gelar kepada sahabat-sahabat muhajirin. Mendengar seruan itu, para sahabat membalas dengan teriakan-teriakan yang menyatakan kesanggupan untuk meneruskan perang. Ada antara mereka yang hendak kembali ke Mekah segera membatalkan niat itu. Jadi orang Mekah sendiri pun baru tersedar bila dia meninggalkan Rasulullah SAW tadi, dia patah balik. Dan mereka memegang perisai, mengacukan pedang dan tombak, memacu kuda dan unta dan menerobos lawan lalu mendekati Rasulullah SAW. Apabila suara kaum muslimin semakin banyak hingga terkumpul ratusan prajurit, mereka mulai menyerang pasukan lawan dan kali ini pasukan muslimin mendapat kemenangan yang gilang gemilang dalam perang Hunain. Salah seorang pahlawan perang Hunain yaitu Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah kamu jauh dari Nabi Muhammad SAW waktu perang Hunain? Dia menjawab, waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak melarikan diri. Kaum Hawazin adalah ahli memanah. Ketika kami menggempur mereka kalah dan kaum muslimin mendapat harta rampasan perang. Namun kaum Hawazin terus melepaskan anak panah ke arah kami. Rasulullah SAW tetap bertahan dan tidak lari. Saya lihat
baginda menaiki untanya yang bernama Bayda. Unta Nabi ni satu saja. Sepanjang 11 tahun Nabi menggunakan satu unta sahaja. Ya. 11 tahun tu kenapa? Iaitu setahun sebelum hijrah dan juga 10 tahun selepas hijrah sampai Nabi wafat. Untanya satu saja, tapi namanya Nabi gelarkan dengan berbagai-bagai nama. Itu yang ada orang yang tak cermat juga baca sirah, dia kata Nabi ada sampai berekor-ekor unta, dia kata. Jadi nak justifikasi seorang ulama juga ada Ferrari, ada Cayenne, ada macam-macam lagi. Boleh juga begitu. Tapi kalau nak pakai-pakailah, dah memang ada duit, memang berniaga, tak kisahlah. Ya, tak kira lah ulama tak ulama pun. Tapi kalau sandar kepada Nabi pun kononnya ada sampai 7 ekor unta, itu tak betul. Tak betul. Sebab Nabi hanya ada seekor unta yang Abu Bakar beli khas untuk hijrah, dan unta itulah sampai Nabi SAW wafat, dan unta tu mati lebih kurang 3 tahun selepas Nabi wafat. Panjang umur unta ni. Ni unta merah ni sebenarnya. Unta yang lasak sungguh. Ya. Jadi unta ni Nabi gelar pada masa nak hijrah. Nabi tepuk unta tu, gosok unta tu, Jada. Satu, nama pertama Jada. Kemudian digelar juga sebagai Al-Qaswa. Unta sama. Digelar juga Bayda. Unta yang sama. Unta ni lah Nabi hijrah, Nabi buat perang dan sebagainya. Ya. Jadi sirah ni jangan main tam kromo saja. Kena baca yang betul-betul daripada nas. Saya pun jika silap, sila tegur. Ya? Bukanlah saya tahu semua tentang sirah, tidak. Ada benda yang saya tak terbaca dan sebagainya. Jadi unta Nabi tu satu je saja. Dan jangan pula buat sandaran. Saya kalau beli kereta kena pakai 11 tahun. Sebab Nabi pun pakai unta. Tak. Itu tak ada kaitan. Tak ada kaitan kan. Gitu. Ini semua benda nak huraikan Nabi. Tapi tak betul kan. Jadi nak pakai kereta banyak pun pakailah, susah apa je. Yang cerita Nabi ni Nabi. Janganlah duduk sandar Nabi nak betulkan yang kita tidak, ya. Begitu. Okey. Jadi sedangkan Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, sepupu baginda, mengendalikan unta tersebut, ya. Sebab unta itu pernah Nabi boncengkan ketika banyak perkara. Ketika haji, Nabi pernah boncengkan seorang sahabat yang suaranya lantang. Apabila Nabi nak halau semua orang ni supaya masuk ke sepadan Arafah. Susah tuan-tuan. Ya? Sekarang ni kerajaan Saudi guna heli, dah lama dah. Guna heli, siap. Kalau siapa yang terkeluar daripada garisan Arafah sebelum zuhur tu, maka polis-polis Saudi ni pun akan halau masuk. Sebab apa? Heli kat atas tu tengok. Bayangkan masa Nabi SAW tunaikan haji pada tahun 10 Hijrah itu, orang-orang Mekah masih lagi dalam minda dia. Wukuf di mana? Jahiliyah. Di Jahiliyah pula. Muzdalifah. Era Jahiliyah, wukuf di Muzdalifah bagi orang Mekah. Bagi orang luar Mekah, wukuf di Arafah. Jadi nak halau orang Mekah supaya masuk ke Arafah semua. Kalau sekarang guna heli, zaman Nabi SAW guna apa? Guna unta Qaswa ni jugalah. Ya? Lalu Nabi boncengkan sahabat itu di belakang Nabi, dan sahabat ini memang orang kulit hitam. Ya? Nama apa saya terlupa, dah ada dalam sejarah haji itu ada. Boncengkan, Nabi kata, Al-Hajju Arafah. Dia pun, Al-Hajju Arafah. Dia hela Nabi. Dia jadi hela Nabi. Nak halau supaya pergi ni. Halau. Bila dah semuanya dah masuk sepadan Arafah, walaupun dalam keadaan protes lagi pada masa tu, ya, protes sebab mereka lahir tu wukuf di Muzdalifah. Nak kata macam mana? Kali ni tiba-tiba mereka pula dihalau masuk ke Muzdalifah, ini ke Arafah. Bila dah semua masuk ke Muzdalifah, barulah Nabi berdiri di atas unta dia dan berdiri sekejap, lepas tu Nabi turun untuk menyampaikan khutbah. Maknanya unta tinggi kan. Bila berdiri nampak dia sampaikan khutbah. Sampai khutbah, zuhur dah masuk. Nabi duduk sekejap dan Nabi bagi isyarat kepada Bilal supaya azan. Dan masa Bilal tengah azan, Nabi pun melangkah masuk ke sempadan Arafah
Lalu Nabi menyambung khutbahnya dalam keadaan Bilal masih azan. Bilal habis azan, Nabi masih berkhutbah, Nabi bagi isyarat qomat. Dia pun qomat. Sampai habis qomat, barulah Nabi pun berpaling ke arah Mekah dan menyediakan solat zuhur dan jamak dengan asar. Itu kisah masa haji. Ya. Kenapa saya cerita? Nak ceritanya unta tu juga. Unta yang sama juga tu. Okey. Waktu itu Nabi Muhammad SAW berkata, saya adalah seorang Nabi, apa yang saya katakan bukanlah pembohongan. Saya adalah keturunan Abdul Muttalib. Dengan lantangnya Nabi menyatakan kata-kata ini dalam peperangan Hunain. Hadis ini pun juga disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab apa? Bab syair. Ya? Itu bersatu lagi. Kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah, berhati-hati ketika membaca bab syair Rasulullah SAW. Jangan sampai mengatakan bahawa Rasulullah SAW juga bersyair. Itu salah. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah bersyair. Maksud bersyair tadi ialah spontan keluar kata-kata syair itu daripada mulut baginda SAW. Dan dia tidak bersyair. Kenapa? Sebab syair ni kukuk mana pun ada tokok tambah daripada fakta-fakta sebenar. Dan sedangkan Nabi SAW ini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dia ya. Jadi kena hati-hati bila kita menghurai tentang Rasulullah ni, biar betul-betul tepat pada maksud. Semasa hidupnya Rasulullah SAW punya koleksi peralatan perang. Nabi Muhammad SAW sangat sayang dengan alat-alat perangnya itu dan memberi alat-alat itu nama-nama yang sangat istimewa. Ya, dengan diberikan nama khusus, alat-alat perang itu seakan-akan hidup menjadi teman setia baginda dalam setiap peperangan. Ini tabiat Rasulullah SAW yang harus kita ikuti juga. Boleh. Sebab ada hikmah di sebalik kita menggelarkan sesuatu. Seperti contoh, Nabi gelar anak-anak perempuan dengan bunga-bunga. Contohnya Fatimah Az-Zahra. Nama sebenarnya Fatimah saja, tapi digelar dengan Az-Zahra. Kita pun okey, kita gelar anak kita dengan sesuatu gelaran yang cantik, walaupun tak ada dalam surat menganak akad pengenalan. Nak bubuh akad pengenalan pun boleh juga, tapi ya Allah, ya. Nak menulis isi, nak menulis borang tu habis kotak dah. Nama tak habis lagi. Kotak dah habis, ya. Okey. Jadi antara contoh Nabi menggelarkan alat-alat peperangan baginda adalah bendera. Bendera yang digunakan untuk berperang pernah Nabi gelarkan sebagai uqa, yang bermaksud burung helang. Nabi Muhammad SAW mempunyai pedang yang diberi nama Zulfiqar ataupun Zulfaqar. Di tengah pedang itu ada bahagian yang bergigi seperti gergaji. Dan yang ada dalam internet tu, yang pedang pecah bermata dua tu bukan pedang Zulfaqar. Sebenarnya itu sebaliknya pedang yang digunakan untuk merobek perut Sayyidina Umar Ibn Khattab oleh siapa? Abdul Rahman Ibn Maljam. Silap tu sebenarnya. Bila buat je Maulidul Rasul ke apa ke, buatlah pedang tu, kan? Budak-budak pun tolong itu bukan pedang Nabi sebenarnya. Memang Zulfaqar ni sumbing di depannya tu, tapi tidak sampai terbelah ke tengahnya. Dia hanya sumbing sedikit, menyebabkan nampak macam dua mata dia di hujung. Itu saja. Dan pedang ini juga pedang rampasan perang. Dia bertatah emas. Macam mana Rasulullah boleh guna emas, sedangkan emas diharamkan? Sebab pedang itu bukan daripada Nabi, dirampas dalam perang, dan Nabi guna ke pedang itu pernah digunakan sehingga pedang itu sumbing, jadi pecah dua sikit mata hujung, bukan terbelah seperti mana yang selalu kita tengok dalam gambar. Itu bukan. Itu sebenarnya pedang Abdul Rahman bin Maljam. Jangan kita puja pula pedang tu tak pasal-pasal, walaupun pedang itu pernah membunuh Khulafa ar-Rasyidin kita, ya, na'udzubillah. Baginda juga punya koleksi pedang lain yang diberi pelbagai nama. Antaranya bernama Mihzam, yang bermaksud pemenggal. Ar-Rusuk bermaksud tajam hingga mampu menyusuk ke tulang daging. Ar-Rusuk, agaknya perkataan menyusuk tu dah ambil daripada Ar-Rusuk ni kot. Dan Al-Qadhib yang bermaksud pemenggal juga. Al-Qal'i yang bermaksud benteng. Al-Battar yang bermaksud sangat tajam. Al-Hafz yang bermaksud membinasakan. Dan Al-Azab yang bermaksud tajam, ya. Al-Azab, tajam, amat tajam, maknanya matanya halus, itu maksudnya azab, ya. Okey.
Nama-nama tersebut menunjukkan semangat keberanian, sekaligus dapat menimbulkan keberanian dalam jiwa, dan ia seakan-akan memberi pesan bahawa tidak ada yang perlu ditakuti selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuda adalah kendaraan perang paling utama ketika itu. Maka Rasulullah SAW sangat prihatin dan cinta kepada kuda-kudanya. Suatu ketika baginda pernah mengusap wajah, hidung dan mata kudanya dengan lengan baju baginda, hingga seorang sahabat hairan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Tuan mengusapnya dengan baju Tuan?" Baginda menjawab, "Sesungguhnya malaikat Jibril sering menegurku berkenaan dengan masalah kudaku ini." Nah, Masya Allah, kita tak tahu pun, ya tak? Maknanya Jibril datang, Jibril tegur berkenaan dengan kuda-kuda Nabi SAW. Maka sebab itulah Nabi prihatin dengan kuda-kuda baginda. Sebab kuda ni nanti akan digunakan untuk peperangan. Ini sudah menunjukkan bahawa persiapan peralatan perang itu penting untuk pertahanan diri, kalaupun tidak untuk pertahanan diri, untuk membantu umat Islam yang teraniaya ni tadi. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala mengunci semua sekali, wa'aidu lahum mastata'tu min quwwah. Quwwah ni semua benda, termasuk kekuatan harta benda ke apa ke, yang boleh mempertahankan diri daripada musuh. Itu dia, termasuk peralatan perang, pedang, tombak, lembing dan sebagainya. Baik, dalam perang Tabuk, baginda mendekati kudanya yang bernama Al-Tif. Al-Tif ni dengan ta, kuda yang mampu berlari cepat secepat kelipat mata. Sekelip mata, pecut, gitu. Baginda membersihkan belakang kudanya itu dengan ridak, dengan kain yang ada atas bahu baginda ni. Baginda bersihkan, sapu-sapu. Ada seorang sahabat yang hairan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Tuan mengusap belakang kuda dengan ridak Tuan?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, kamu tidak tahu bahawa malaikat Jibril memerintahkan aku melakukannya." Maknanya menegur bahawa jaga kuda ni kena jaga elok-elok, jaga dengan sempurnanya. Maka sebab itulah Jibril menegur tadi, dan menjadi sunnah juga untuk kita belajar naik kuda kalau ada peluang belajar, tuan-tuan, ya. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, ubun-ubun kuda adalah tempat ditetapnya kebaikan. Sebab itulah kuda ni kita jangan sentuh belakang, kan? Kita kena sentuh depan. Saya mula-mula belajar kuda tu, tapi tak habis juga, kan? Masa lah, soal masa. Saya digosok belakang. Jurulatih tu pegang tangan, dia kata, "Mujur encik," dia kata, "kalau tidak ada penendang tak kena tu." Jangan tu. Kita tak tahu, kita dah gosok, ingat itu. Memang kena gosok start daripada kepala, seperti mana Rasulullah SAW sebut itu. Kalau gosok start daripada kepala dengan penuh kasih sayang, tak lama lah kita dapat menguasai kuda tu tadi, ya. Jangan sentuh di bahagian belakang tu. Melainkan kita telah sentuh depan dulu, barulah kita boleh tepuk-tepuk belakang. Rupanya benda tu pun Rasulullah SAW dah buat dah benda, ya. Rasulullah mempunyai kuda yang disimpan untuk perlombaan. Ada kalanya baginda berlumba menggunakan kudanya itu 1 atau 2 pusingan dalam sehari. Sebab apa? Sebab ini menjadi motivate pula kepada kuda-kuda perang lain. Itu jadi Rasulullah berlumba tadi bukan berlumba suka-suka dengan sahabat nak supaya kuda-kuda perang ni tadi juga ada pacuan itu. Kuda-kuda baginda mempunyai nama-nama yang istimewa. Antaranya As-Sakbu. As-Sakbu, baginda membeli kuda ini daripada seorang Arab Badui yang memanggil kuda tersebut dengan nama Ad-Darsu. Artinya kuda yang susah dikendalikan dan berkelakuan buruk. Baginda beli, baginda ubah dengan bermaksud As-Sakbu, yang maksudnya apa? Sakit, iaitu berlari selari laju seperti air yang mengalir. Nabi tukar mindset tu tadi tu. Ni orang Badui duk gelar Darsu maknanya payahnya nak kendali, jahat ni kuda ni. Tapi baginda tukar dengan gaya memujuk. Jadi itulah gunanya nama, gunanya gelaran, memujuk dia tadi. Ada juga kuda baginda yang bernama Al-Wardu, yang bermaksud merah, berwarna kemerah-merahan. Ada juga yang diberi nama As-Sabatun, As-Sabhatun, iaitu kuda yang sangat laju. Semuanya menunjukkan kelajuan-kelajuan, ya. Keberanian yang tertanam dalam jiwa Nabi Muhammad SAW digunakan bagi membela agama daripada ancaman musuh dan bagi membebaskan manusia daripada paganisme, daripada pengaruh menyembah perkara-perkara pagan, perkara-perkara inilah roh-roh spirit ni tadi, spirit tadi ni, itu namanya pagan, ya.
sembah roh pula dah. Ada pula sembah roh kan. Maka antara caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubahnya dengan apa? Dengan didikan yang memang kena berani, kena ada satu roh maksud saya itu jiwa untuk mendidik mereka ni tadi. Sebab mereka ni menyembah benda gaib juga. Apa beza kami dengan kamu, katanya kan? Apa beza kami dengan kamu? Kamu pun gaib juga, tak nampak apa juga, apanya beza. Nak meleraikan perkara ni, itulah yang saya katakan keberanian dari sudut spiritual itu tadi. Nabi Muhammad SAW memanfaatkan keberaniannya bagi membela kebenaran, bukan untuk bersikap sombong atau angkuh di hadapan orang lain, tidak pula untuk meraih kekuasaan dan penghormatan. Tujuan mulia dan arah yang jelas ini dapat dilihat daripada kata-kata baginda. Suatu hari ada orang menghadap baginda dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sebenarnya perang fisabilillah itu? Antara kami ada yang berperang kerana marah, ada pula yang berperang kerana dorong dan semangat kesukuan yang asabiah." Dan Nabi SAW menjawab, "Sesiapa berperang dengan niat supaya kalimatullah subhanahu wa ta'ala selalu mulia, maka dia perang fisabilillah." Ya. Okey, kita sudah ke skip lagi. Pada waktu yang lain, ada orang desa datang kepada baginda dan bertanya. Orang desa itu maknanya orang Badui. "Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang kerana dorongan kesukuan, ada juga yang berperang kerana keberanian, dan ada pula yang berperang kerana ingin dipandang terhormat dalam masyarakat. Siapakah antara mereka yang perangnya fisabilillah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Sesiapa berperang dengan niat supaya kalimatullah subhanahu wa ta'ala selalu mulia, maka dia berperang fisabilillah." Osmaniyah dia berhadapan dengan apa? Kena faham ni, ya. Daripada khalifah Bani Seljuk, kemudian diganti dengan Osmaniyah oleh orang Turki, ya. Baik, Osmaniyah ni tuan-tuan dia berhadapan dengan Mongolia lah, ya. Hulagu Khan, Genghis Khan, geng-geng itulah. Tapi indahnya perjuangan Osmaniyah ni kiranya macam memetik buah daripada keturunan dia yang telah berjuang berketurunan panglima. Dia asalnya panglima, keturunan panglima Osmaniyah. Sama juga dengan Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi pun dia bukan daripada keturunan sultan, tapi dia daripada panglima-panglima. Selepas daripada sultan-sultan ini dah habis baka keturunan, barulah Salahuddin Ayyubi pun mengasaskan kerajaan Ayyubiyin. Sempat sampai 100 tahun lebih sebelum bertapak di Mesir. Sama juga dengan Osmaniyah. Osmaniyah ni, Osman Ghazi, yang dikenali sebagai Osman Ghazi itu, ayah dia bernama Iturul, ya. Iturul nak sebut payah bahasa dia, ya. Kita ejaannya Iturgrul lah. Iturgrul anak kepada Sulaiman Shah. Daripada Sulaiman Shah tu dah ambil dah daripada ayahnya pula, berdepan dengan Mongol. Macam mana boleh terbina ni kerajaan Osmaniyah yang kuat? Apabila orang-orang Mongol ni tadi memeluk Islam dan berdakwah Islam lawan balik kepada Mongol yang Hulagu Khan, Genghis Khan keturunan tu. Itu yang patah riuk keturunan Genghis Khan itu tadi ataupun Hulagu Khan itu, kerana ada daripada kalangan keturunan dia juga yang memeluk Islam dan berjuang untuk Islam, bergabung dengan orang-orang Turki, sehingga kerajaan Osmaniyah mendapat bantuan yang tidak sedikit daripada orang-orang Mongol Islam. Dan sampai sekarang pun Islam yang dibawa oleh keturunan Mongol pada masa itu, yang Khan tadi itu, sampai ke hari ini. Bila sebut Khan saja kita pun terus terfikir Islam, walhalnya asalnya mereka bukan Islam pun. Antara Khan yang paling ingat siapa dia? Shah Rukh Khan. Tak ada Khan lain, tak? Itu keturunannya, maknanya apabila diislamkan, mereka berjuang untuk Islam. Okay. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya supaya berani membela agama, kehormatan diri dan harta. Baginda pernah bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Jadi semua ni ada ruang syahid, tapi dengan syarat
Perjuangan itu tadi disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuannya tak lari daripada tujuan itu, serta sistemnya juga tak lari daripada sistem Allah Taala, walaupun mempertahankan harta, mempertahankan nyawanya sendiri, mempertahankan agamanya, dan juga mempertahankan keluarganya. Dengan jaminan Rasulullah SAW ini, setiap orang merasa tenang berjuang mempertahankan apa-apa yang dimilikinya. Mereka yakin apabila mereka mati nanti, mereka akan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang soleh di syurga. Rasulullah juga memberi alternatif keberanian yang tidak kurang pentingnya dibandingkan dengan keberanian di medan perang, iaitu keberanian mengungkapkan pendapat yang benar. Ini yang saya maksudkan dengan spiritual tadi itu. Afdalul jihadi kalimatu haqqin inda zi sultanin jaizin. Jadi Nabi pernah sebut jihad yang paling utama adalah mengungkapkan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Dan Rasulullah SAW bersabda, sungguh apabila orang melihat ada kezaliman dan mereka tidak mahu bertindak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab kepada mereka semua. Dalam sabdanya, Nabi Baginda SAW membuat perumpamaan yang sangat bagus bagi para mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah dan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang berjihad fi sabilillah, seperti orang yang puasa lagi suka menghidupkan malam dengan beribadah. Sebab itulah tuan-tuan, puasa itu adalah jihad. Kenapa? Sebab dia sama dari sudut berjihad fi sabilillah. Orang yang pergi berperang, hatinya ke mana? Kalau hatinya kepada Allah Ta'ala, maka dia syahid, maka dia dikira sebagai amal soleh. Tapi dalam hatinya mungkin nak tunjuk keberanian, maka seperti mana dalam perang Uhud ada seorang lelaki, bukan sahabat, lelaki, ya, yang bernama Quzman, ya, Quzman. Kalau tengok ke nama Quzman tu, saya fikir orang ini adalah Yahudi, keturunan Yahudi, tapi zahirnya nampak macam Islam. Lalu berjuang dalam perang Uhud dan mati dalam perang Uhud. Mati dalam perang Uhud. Tapi Nabi kata tak, Quzman mati dalam neraka. Mati dalam neraka. Jadi macam mana? Kan mati dalam neraka, saya akan mati dalam perang. Rupanya ada saksinya, Abdurrahman bin Auf melihat Quzman bunuh diri. Macam mana? Tuan-tuan, mungkin first time tuan-tuan dengar kisah ni. Dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, dia antara yang paling berani. Tapi Nabi kata tidak. Mati dalam neraka. Paling berani, ya? Paling berani. Mati. Petang tu memang mati sungguh dia. Rupa-rupanya Abdurrahman bin Auf cerita keadaan sebenar. Dia cedera parah, tapi tak mati-mati lagi, dia duduk mengaduh. Abdurrahman bin Auf kata, sabar Quzman, kamu ni selangkah je lagi. Selangkah akan masuk syurga lah kamu. Sebab siapa tahu kan? Tiba-tiba dalam keadaan dia sudah cedera tapi tak mati-mati, dia sendiri tikam dada dia, matilah dia. Maka Abdurrahman bin Auf terkejut. Bila pergi report kepada Rasulullah SAW, barulah Rasulullah cerita sebenarnya bahawa dia ni tidak berperang kerana Rasulullah dan Allah SWT, tidak, bukan kerana Islam. Bila cek balik, rupa-rupanya Quzman ini termasuk dalam 300 orang yang patah balik bersama-sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul kerana sabotaj peperangan Uhud. Dia balik. Bila dia balik, itu yang dalam surah Munafikun sebut lawaw ru'usahu, ya. Lawaw ru'usahu itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apabila dinasihatkan oleh ayah dia, mari kita pergi jumpa Rasulullah, minta maaf dengan dia supaya dia mengampunkan dosa kamu sampai tak kurang. Sebab Ubay bin Salul ni sahabat tua dah. Anak dia Abdullah bin Ubay ni munafik, tuan-tuan. Tapi dia kata apa? Lawa ru'usahu, dia geleng kepada ayah dia yang nasihat begitu. Jadi salah seorang daripada 300 orang yang balik ke Madinah semula ni Quzman, ya. Quzman ni bila sampai di rumah, isteri dia, jiran dia pakai perli ke dia. Dia kata berani macam tu je. Bila pergi berperang nak mempertahankan negara, patah balik. Dia punya geram, dia ambil pedang, pakai pakaian perang, pergi berperang di Uhud. Masuk berperang menggila-gila. Rupanya kerana apa? Kerana pantang dicabut. Bukannya nak berperang fisabilillah. Maka sempurnalah kematian dia dalam neraka seperti mana yang Rasulullah SAW sebut itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, perang ni jangan ingat semua pergi perang fisabilillah. Tidak, melainkan hatinya dijaga, ya. Sama juga puasa. Tengok macam tak makan,
Kan? Puasa ke? Adalah kata dia, walah dia malu kan? Dia malu nak makan kan? Jadi sebab itulah puasa itu hanya Allah yang tahu kamu ni puasa atau tidak. Sama juga bila Nabi sebut puasa ni hanya Allah yang tahu, ulama-ulama bahaskan apa dia? Puasa tadi batal ke tidak, sah ke tidak, puasa tak disempurna ke tidak, ataupun puasa hanya sekadar puasa dan lapar dan dahaga, hanya Allah yang tahu. Pengisiannya tak ada, duk menyumpah serana orang, duk khianat orang dan sebagainya. Ya, itu pun hanya Allah yang tahu sebenarnya. Jadi tuan-tuan, begitulah puasa dan jihad. Baik, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahawa para mujahid yang berani akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana sabda Nabi, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Di syurga ni terdapat 100 tingkat yang disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk para mujahid fi sabilillah. Jarak antara dua tingkat tersebut bagaikan jarak antara langit dan bumi. Mana tingkat 1 dan tingkat 2 tu jaraknya antara langit dengan bumi. Bayangkan. Jadi ada 100 tingkat, maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk para mujahid fi sabilillah dengan keberanian mereka untuk duduk di salah satu tingkat tersebut. Wallahu alam, inilah keberanian yang diajarkan oleh Islam dan Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama dalam masalah ini. InsyaAllah kita tangguhkan setakat ini dan kita akan bicara pula dalam akhlak berikutnya, iaitu berkenaan dengan jujur. Ya, akhlak ketujuh, akhlak jujur. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.